Okey, baik. Terima kasih ucap kepada Rasmin Setia memberikan kita perkabaran terus dari Pasar Tani Taman Sri Andalas Kelang Selangor dan pasti bersama dengan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dan waktu ini kita harus rasa sangat bersyukur kerana dalam apa jua situasi kita dalam bumi Malaysia ini, kita masih lagi dapat makanan, bekalan dan bantuan yang mudah sampai kepada kita. Tapi apapun dalam kesukaran kita hadapi, alhamdulillah lebih daripada 200,000 individu telah menerima bantuan infak Ramadan hasil perkongsian rezeki anda semua dalam tempoh 10 hari pertama Ramadan. Kalau lebih spesifik kita bawakan di Gaza, Palestin, 42,000 individu disantuni, 175,000 individu di utara Syria, 10,002 individu di Yaman dan hampir 4,000 penduduk di wilayah selatan Thailand Patani. Jadi dan bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi lebih lanjut lagi bersama-sama kita Ikon Kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Dr. Fitri Haris yang akan berkongsi perkembangan kempen infak Ramadan tahun yang ke-13 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan kita harapkan perkabaran juga lancar bagi kita menyampaikan misi bantuan kepada lokasi-lokasi kita sebutkan tadi. Dan sebelum kita mulakan perkongsian lain, kita nak bawakan terlebih dahulu tentang, kita tahu bahawa Dr. sini memang aktif dan juga cakna dan berkongsi mengenai keadaan juga isu kemanusiaan terutama yang sedang terjadi khususnya di Palestin. Jadi kalau kita boleh kongsi sedikit situasi yang berlaku itu, apa yang boleh kita simpul dan kita rangkumkan daripada hemat dan juga pengetahuan yang ada daripada Dr. Fitri sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Hani, bila sebut pasal keadaan dekat sana ni, kita kena buka minda kita tentang keadaan apa yang berlaku di sana. Kita kena cakna macam Hani bagi tahu tadi, kita kena ambil tahu. Dan bila sebut pasal isu yang berlaku di Palestin, di Syria, di Yaman ni, dia bukan sekadar isu agama yang selalu kita sebutkanlah kan, maknanya kita pertahankan agama kita. Tetapi ini adalah kita pandang lebih dari konteks kemanusiaan, humanity. Itu yang sebenarnya yang penting. Bila sebut pasal humanity ni, dia beyond religion, dia lebih daripada agama sebenarnya. Macam kalau kita sedia maklum sendiri pun ada sebenarnya yang sampai ibu dia nak potong tangan dia, boleh tak saya nak potong tangan saya untuk nak bagi makan pada anak saya ni, sampai tahap macam tu, kasih sayang seorang ibu. Macam di Palestin sendiri, kita boleh lihatlah diinjak, diserang dari pelbagai angle dan sebagainya. Kita maklum perkara-perkara tu. Di Syria sendiri tiba-tiba dibom, tiba-tiba diserang tanpa sebab. Kan? Macam di Yaman sendiri, isu-isu nutrisi makanan itu sendiri yang perlu kita ambil kira. Macam kita makan mungkin dalam keadaan yang mungkin tenang, kita boleh piramid makanan dan sebagainya. Mereka tak ada. Macam baru-baru ni pun kita boleh lihat di Palestin sendiri, mereka rebus rumput-rumput liar untuk dijadikan makanan. Jadi kalau kita sebut pasal isu ini adalah isu agama, ini adalah lebih kepada kemanusiaan. Bagaimana empati kita untuk melihat saudara se-Islam kita di sana berada dalam keadaan yang aman macam kita sekarang ni. Ya, dan pastinya soal material itu adalah perkara yang paling akhir mereka akan ingat, sebab keterdesakan mereka adalah berkaitan dengan aspek makanan bagi 3 buah negara ini. Lepas itu kita nak tahu juga bagaimana dengan bantuan yang Peduli Insan hulurkan ketika bulan Ramadan khususnya. Okey, alhamdulillah sebenarnya Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, kita di Syria sendiri kita ada dapur yang mana boleh provide makanan 10,000 pack sehari. Okey. Itu di Syria, dan alhamdulillah seperti mana di Syria, di Yaman sendiri, di Gaza sendiri pun kita ada dapur-dapur yang kita usahakan untuk kita memberi bantuan makanan kepada mereka yang memerlukan melalui kempen infak Ramadan ini. Dan bila sebut pasal bantuan makanan, bantuan ini bukan sekadar di Palestin, Yaman dan juga Syria. Ada banyak-banyak lagi negara-negara lain, contohnya seperti di Lebanon, Patani, Malaysia sendiri. Ibu Malaysia sendiri pun ada. Kemudian tu di Morocco dan juga Sudan. Bila sebut pasal makanan ni, saya sendiri berpeluang pada Januari yang lalu join misi kemanusiaan ini. Saya pergi Lebanon, pergi ke kamp pelarian Syria, sangat-sangat daif. Jadi saya sendiri berpeluang pergi ke dapur Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini, bagaimana pembuatan itu, bagaimana kita pack makanan. Saya sendiri yang masak nasi, saya sendiri masukkan dalam ayam itu sendiri. Jadi bila kita serahkan kepada mereka, mereka sangat gembira. Dan bagusnya mereka ini, apa je kita beri, mereka kirimkan doa. Maksudnya apa juga macam kita bagi terima kasih sama-sama. Tapi mereka akan mendoakan kita. Even
saya pernahlah saya bersama sahabat saya UNIC, kita kata kita saja memuji mereka dalam keadaan nak mengembirakan mereka kan, bercahayanya wajah kamu. Kita cakap macam tu dalam bahasa Arab. Mereka balas apa ni? Mereka balas kamulah yang membawa cahaya di kemah-kemah kami. Jadi sebenarnya hasil bantuan infak Ramadan yang anda beri kepada kami ini sebenarnya kami sampaikan kepada mereka dalam keadaan sebenarnya mereka terima dalam keadaan yang sangat-sangat gembira. Ya. Mereka even nak makan ayam, nak makan daging setahun sekali pun susah sebab mahal bahan mentah di sana. Jadi hasil kempen infak Ramadan ini alhamdulillah mereka dapat menjamu ayam, daging dan makan makanan yang penuh dengan zat insya-Allah. Ya, baik. Kita menyentuh tentang apa yang berlaku di Palestin sekarang yang menjadi tumpuan terutama sekali apabila penyerahan bantuan dan juga kekangan di pintu sempadan itu yang dibuka bagi truk bantuan masuk adalah sangat terhad. Betul. Malah tak dapat nak masuk pun ada, yang dapat masuk lepaskan, tak semua yang dapat lepas semuanya sebab dia akan dipunggah semuanya. Ya. Jadi bagaimana dengan bantuan yang disalurkan oleh pihak Peduli Ihsan? Kita nak tahu juga macam mana Betul. Okey, adalah orang bertanya sampai ke bantuan kita ni kan. Kita tahu sepadan Rafah ditutup, kalau nak hantar bantuan pun dibom, even laluan itu pun kena melalui negara haram Israel itu untuk sampaikan lori bantuan tu. Kita tahu perkara tu. Sebab tu di Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini di tahun ke-13 sebelum ni pun kita dah sampaikan bantuan di Palestin sendiri, di Gaza sendiri melalui rakan-rakan NGO yang memang berpusat di dalam Palestin. Okay. Jadi memang kita ada direct contact dengan mereka, kita salurkan bantuan kepada mereka dan mereka membeli bahan-bahan mentah, mereka membeli ubat-ubatan, kit-kit asas, kemah dan sebagainya di dalam Palestin itu sendiri. Jadi memanglah kalau kata orang kita tak boleh nak provide everything semua sebab kekangan nak masuk tu, tetapi itu adalah inisiatif kita melalui Yayasan Al-Quds yang berpusat di dalam Palestin itu sendiri untuk menyampaikan bantuan-bantuan dan alhamdulillah sehingga kini banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang telah disampaikan kepada mereka bermula daripada 1 Ramadan lalu, bermula daripada kemah dan kawasan di Gaza sehinggalah pasukan kita berjaya membuat agihan Ramadan di kawasan Al-Gaza sendiri. Ya, mungkin pasti ramai juga yang tak tahu dalam situasi yang kita tengok macam sangat terdesak tu, urusan perbankan masih lagi berterusan, jual beli masih lagi ada dan pasti harganya semua mahal-mahal belaka. Ya, jadi bila anda hulurkan bantuan sangat meringankan beban bagi mereka di sana dan insya-Allah yang pasukan yang di sana itu akan masak dan buat banyak perkara untuk membantu dan menyalurkan bantuan tersebut terus kepada rakyat Palestin. Jadi untuk mengajak penonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk berkongsi rezeki bagi kempen infak Ramadan, apa yang Doktor nak zahirkan kepada mereka? Baik, kepada anda semua yang sedang menonton di program Selamat Pagi Malaysia ini, saya mewakili Pertubuhan Peduli Insan Malaysia dan mewakili saudara se-Islam kita menyeru kepada anda semua, jom kita join kempen infak Ramadan ni 10 akhir Ramadan ni, kita dah nak habis Ramadan ni, mudah-mudahan pahala kita berganda untuk turut sama dalam kempen ini bermula daripada RM30 saja ni. Murah saja RM30. Baju raya pun dah beratus-ratus. Jadi RM30 ini pahalanya, ganjarannya sangat-sangat besar dan yang paling penting RM30 ni kita boleh memberi pack makanan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana? Dengan nombor akaun yang tertera di kaca televisyen sekarang ini ataupun melalui laman rasmi kita, laman website rasmi Peduli Insan Malaysia dan juga boleh scan QR code untuk menderma insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kerana bantuan yang anda zahirkan ini untuk kempen infak Ramadan akan disasarkan kepada lebih 300,000 keluarga yang memerlukan seperti mana sebut Doktor tadi, bantuan seiftar, sahur, kotak makanan asas, sembelihan Ramadan di Syria, insya-Allah kambing nanti akan disajikan kepada mereka dan juga projek infak pembinaan masjid juga sekolah di Syria. Jadi anda boleh pergi sekali lagi ke IGFB peduliinsan.my atau di laman sesawang www.peduliinsan.org. Di situ ada maklumat berkaitan dengan saluran bantuan dan juga bank yang anda boleh sahirkan atau sampaikan bantuan anda tersebut. RM30 saja, apalah sangat untuk kita bantu memberikan mereka cahaya seperti mana yang Doktor sebutkan tadi. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Dr. Fitri Haris bersama kita pada waktu ini selaku Ikon Kemanusiaan Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Teruskan memberikan kesedaran kepada masyarakat berkenaan apa yang dilakukan. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak bawakan kepada anda cerita pagi dari Melaka pula. Ini berkaitan dengan jualan agro madani prasyawal. Ya, syukur kita di Bumi Malaysia, kita masih lagi boleh ada program-program sebegini. Jadi jom sama-sama kita dapatkan laporannya daripada Nur Farahuda Sahiran. Silakan.